Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar anak-anak ustazah? Sihat? Alhamdulillah, baik. Apa khabar ibu bapa? Terima kasih ustazah ucapkan kepada ibu bapa serta anak-anak yang sudi meluangkan masa menonton video-video pada hari ini. Didoakan semoga kita semua diberi kesihatan yang berpanjangan oleh Allah, mendapat rahmat, mendapat keberkatan dan inayah dalam kehidupan seharian kita. Amin ya Allah. Baik, insya-Allah hari ini bersama dengan Ustazah Hawa. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, tak pernah nampak pun Ustazah Hawa ni. Ini adalah pertama kali saya mengajar di Facebook, di online. Elok terlebih dulu Ustazah perkenalkan diri. Nama Ustazah Ainil Hawa. Ustazah mengajar di Sekolah Islam Hatimuni, Cawangan, Wangsa Maju. Dan mungkin ini pertama kali pertemuan kita bagi anak-anak anak-anak Setiawangsa, anak-anak Bukit Bandar Baru Mahkota. Hai, selamat berkenalan. Baik, insya-Allah topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah bab ibadah. Ibadah iaitu Ustazah akan fokus kepada tajuk kecilnya, hadas kecil dan sebab-sebab berlakunya hadas kecil. Ustazah yakin anak-anak semua sudah menonton video kelas oleh Ustazah Atira. Yang mana Ustazah Atira mengajar, berkongsi ilmu kepada kita semua tentang apa itu hadas dan ada berapa bahagian hadas. Sebelum Ustazah masuk ke topik khusus kita pada hari ini, Ustazah suka untuk kita recall semula apa yang telah kita belajar. Sekarang ni Ustazah nak tanya, apa itu hadas? Hadas. Hadas ialah kekotoran atau suatu keadaan yang menghalang seseorang untuk melakukan ibadah. Ibadah tu ibadah apa? Contoh, ibadah solat, ibadah kita melakukan tawaf di Baitullahil Haram, di depan Kaabah kan. Kita memegang Al-Quran. Jadi suatu keadaan yang menghalang diri kita untuk melakukan ibadah itu. Sekarang ni kita nak tahu ada berapa bahagian hadas. Ada 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ialah suatu keadaan yang mewajibkan kita berwuduk. Suatu keadaan yang mewajibkan kita berwuduk. Hadas besar pula adalah suatu keadaan yang mewajibkan kita mandi wajib. Hadas kecil tadi keadaan yang mewajibkan kita berwuduk, dan hadas besar adalah keadaan yang mewajibkan kita mandi wajib. Dah dapat beza dah. Hadas kecil apa, hadas besar apa. Baik. Sekarang ni Ustazah akan fokus kepada hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah suatu keadaan yang mewajibkan berwuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Suatu keadaan yang mewajibkan berwuduk. Yang mewajibkan berwuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Ibadah macam tadi Ustazah sebut, contohnya solat. Ada benda yang menghalang. Apa yang menghalang tu untuk kita melakukan ibadah? Jadi kita nak tahu apa itu hadas kecil. Jelas ya kat sini? Dapat. Seterusnya, kita nak tahu sebab apa boleh terjadinya hadas kecil. Hadas kecil ni adalah suatu keadaan yang wajib kita ambil wuduk, yang wajib kita mengambil wuduk.
Tapi kita nak tahu apa sebabnya, apa sebab berlakunya hadas kecil. Okey, hadas kecil ni dia terjadi apabila seseorang itu terbatalnya wuduk. Sebab-sebab yang membatalkan wuduknya apa dia? Okey, yang pertama adalah bersentuhan kulit. Kulit kita antara lelaki dan perempuan bukan mahram. Baik anak-anak ustazah sekalian. Okey. Yang perempuan menyentuh lelaki, yang lelaki menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa sengaja ataupun disengajakan. Okey, jelas. Okey. Siapa yang bukan mahram itu? Bukan mahram yang dimaksudkan adalah seseorang yang tiada langsung pertalian khusus dengan kita. Tiada langsung pertalian khusus dengan kita. Okey. Contoh, siapa yang ada pertalian khusus dengan kita ni? Ibu bapa, adik-beradik, atuk nenek. Simple. Okey, kita bagi contoh yang simple. Okey, yang ada pertalian khusus dengan kita adalah ibu bapa, adik-beradik, atuk nenek. Okey. Yang itu ada pertalian khusus. Okey, yang mana bila kita sentuh mereka, bila kita bersalaman dengan ibu bapa, kita bersalaman dengan adik-beradik, kita bersalaman dengan atuk nenek, itu tidak membatalkan wuduk. Baik. Selain daripada mereka, contoh paling dekat adalah kawan ataupun sahabat kita, rakan sebaya kita, rakan sekelas kita, rakan berbagai-bagai rakan yang kita ada. Lelaki perempuan bersentuhan. Lelaki perempuan bersentuhan. Kulit lelaki, kulit perempuan. Bersentuhan. Batal wuduk. Jadi sebelum melakukan ibadah mesti wajib mengambil wuduk. Jelas? Bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa sengaja ataupun disengajakan. Jadi tetap batal. Yang kedua. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Apa itu kubul? Apa itu dubur? Kedua-duanya adalah kemaluan kita. Jadi kita nak tahu apa itu kubul. Kubul adalah tempat yang mengeluarkan cecair daripada badan kita. Tempat yang mengeluarkan cecair daripada badan kita. Contoh apa? Contoh paling mudah, air kencing. Itu adalah kubul. Tempat kita keluar air kencing, itu adalah kubul. Tempat keluar air madi, kan? Air wadi. Tempat keluar air wadi, air mazi, itu adalah kubul. Kita nak tahu pula apa itu dubur. Dubur ni apa? Dubur adalah tempat daripada bahagian belakang, tempat sesuatu yang keluar daripada bahagian belakang kita. Contoh apa? Contohnya adalah tahi. Tahi najis berat. Kita cerit-berit, kan? Kita kentut. Itu yang keluar daripada bahagian belakang, dubur. Dah dapat beza dah. Kubul adalah, kita contoh kubul, tempat kita buang air kencing. Dubur, tempat kita buang air besar. Itu antara dua. Jika keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur, batalah wuduk dan akan terjadilah hadas kecil, iaitu bila berlakunya keluar sesuatu, kita perlu mengambil wuduk. Kita wajib ambil wuduk
sebelum melakukan ibadah. Contoh, solat. Contoh kita nak solat. Jadi, bila kita terkentut. Bila terkentut, kena ambil wuduk. Bila awak tiba-tiba, contoh dalam keadaan tengah nak solat dah. Dah ready dah berdiri dah. Nak angkat takbir kan. Tiba-tiba pula perut bunyi-bunyi, perut meragam. Tiba-tiba keluarlah tercirit sikit kat belakang. Jadi, perlu tak kita teruskan solat? Tak, sebab dah terbatal dah solat awak. Sebab keluar sesuatu. Bila keluarnya sesuatu daripada kubul, daripada dubur, kita wajib ambil wuduk semula. Bersihkan dulu badan kita, buang dulu najis. Ambil wuduk macam biasa, baru mula solat. Jelas? Yang ketiga. Selain itu juga, sebab terjadinya hadas kecil, tidur yang tidak tetap punggung. Keadaan tidur dalam keadaan yang punggung tak tetap. Maksudnya, contoh, anak ustazah sekalian, anak ustazah tidur. Contoh, anak ustazah tidur, punggung dengan lantai. Punggung dengan lantai. Ni punggung, yang ini lantai. Jadinya rapat. Nampak? Rapat. Rapat awak tidur. Punggung tak bergerak. Punggung tak bergerak. Itu tidak membatalkan wuduk. Jelas? Dengar lagi sekali. Punggung kita lantai. Awak tidur, punggung ni rapat dengan lantai. Jadinya, itu tidak membatalkan wuduk. Kalau anak-anak ustazah, ini punggung. Ini lantai. Awak tidur, punggung dekat sini. Awak tidur, lepas tu tengah tidur, tiba-tiba bergerak pula mengering ke sebelah sini. Punggung terangkat. Lepas tu mengiring pula ke sebelah sini. Punggung terangkat. Jadi, bila punggung kita terangkat, itu telah membatalkan wuduk. Jelas? Saya ulang lagi sekali. Tidur yang tidak tetap punggung. Bila mana awak tidur dalam keadaan punggung awak rapat ke lantai, itu tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau awak tidur, punggung dah rapat dah, tiba-tiba awak meniarap, tiba-tiba awak mengiring ke sebelah sana, mengiring ke sebelah sini, punggung ni terangkat. Bila punggung terangkat, itu yang menyebabkan batalnya wuduk. Baik, yang keempat. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Warna yang paling cerah, itulah tapak tangan kita. Ni yang cerah ni tapak tangan kita ya. Ustazah, anak-anak semua. Bila sentuhnya tapak tangan ini di kemaluan kita. Ini kemaluan kita. Bila kita sentuh dengan kat sini, maka batallah wuduk. Tapi kalau anak-anak ustazah sentuh kemaluan dengan belakang macam ni, tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Tapak tangan, bila kita sentuh kemaluan, kemaluan tersentuh. Itu yang batal wuduk. Tapi kalau kita tersentuh melalui belakang, tersentuh sikit, itu tidak membatalkan wuduk. Jelas? Kita masuk yang kelima. Yang kelima, yang terakhir, apa dia? Yang kelima adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ni apa dia? Orang yang tidak waras. Majnun. Majnun maksudnya orang gila. Bila gila, wajib tak dia beribadah? Wajib tak dia beribadah?
Bila gila tidak wajib. Okey, tetapi selepas dia hilang kewarasan, selepas dia sudah sembuh, sudah sihat, okey, dia nak melakukan ibadah itu, dia wajib mengambil wuduk. Okey, soalan, kenapa hilang akal tak wajib ambil wuduk? Kan? Kenapa hilang akal tak wajib ambil wuduk? Okey, anak-anak semua. Sebab syarat-syarat untuk beribadah, iaitu mendirikan solat. Yang pertama mestilah waras. Tu je. Jadi orang yang tak waras tak wajib menunaikan ibadah. Jadi orang yang gila, orang yang hilang akal, orang yang mabuk, dia tak wajib menunaikan ibadah. Sebab dia terpisah daripada qata'i, terpisah dari satu hukum tu untuk melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh syarak. Hilang akal ni pitam, mabuk. Tetapi apabila dia telah sembuh daripada kewarasan dia tu, wajib ambil wuduk untuk tunaikan solat seperti biasa. Jelas? Ustazah buat kesimpulan. Kita ulang lagi sekali. Hadas kecil adalah suatu keadaan yang mewajibkan kita berwuduk sebelum melakukan ibadah. Contoh ibadahnya adalah solat. Bila nak solat, wajib ada wuduk. Sebab kita nak ibadah kita ni diterima, solat kita diterima, jadi kita perlu ambil wuduk. Contoh lain, pegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Bila nak pegang Al-Quran, wajib ada wuduk. Sebab Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Hadas kecil yang menyebabkan batalnya wuduk. Hadas kecil adalah yang menyebab batalnya wuduk. Contohnya apa? Itu yang kita kategorikan sebagai hadas kecil. Kentut. Bila kita kentutnya, kita dalam keadaan hadas kecil atau kita dalam keadaan yang berhadas. Jadi kita perlu ambil wuduk untuk solat, untuk melakukan ibadah. Baik. Apa sebab-sebab terjadinya hadas kecil? Hadas kecil, sebab yang pertama adalah bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ustazah bagi contoh yang paling dekat dengan kita, yang dekat dengan kita, yang berada di sekeliling kita, terutamanya bila kita di sekolah, kawan-kawan, rakan kita, sahabat kita yang berlainan jantina, sama ada menyentuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Bila sentuhnya kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, batallah wuduk. Batal wuduk sebab mereka ini bukan ada pertalian khusus dengan kita. Mereka bukan dalam kategori yang ada pertalian khusus dengan kita. Contoh Ustazah bagi tadi, yang ada pertalian khusus dengan kita siapa? Ibu bapa, adik-beradik, atuk nenek. Itu yang kata yang asas, yang basic. Yang Ustazah nak bagi awak faham apa keadaan yang menyebabkan kenapa bila kita sentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan wuduk akan terbatal. Sebab diorang tak ada, mereka ni tiada pertalian khusus dengan kita. Yang kedua, yang pertama bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, kita ulang balik. Yang kedua, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Kubul adalah tempat bahagian hadapan. Kubul adalah tempat keluarnya air kencing. Kubul tempat keluarnya air kencing. Dubur adalah tempat keluar najis, tahi. Kentut, keluar angin. Bila kentut, batal wuduk.
Yang ketiga, selain itu, tidur yang tidak tetap punggung. Tidur yang tidak tetap punggung ni, bila awak tidur, punggung kita rapat dengan lantai, itu tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau awak tidur sekejap mengiring ke sana, sekejap mengiring ke sebelah sana, punggung terangkat, itu boleh menyebabkan batalnya wuduk. Okey, yang ketiga, yang keempat. Okey, yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan kita ni. Okey, bila kita tersentuh, kita menyentuh, jadi benda tu menyebabkan batalnya wuduk. Melainkan kalau awak tersentuh ataupun menyentuh bahagian belakang, itu tak batal wuduk. Okey. Yang kelima, hilang akal ataupun mabuk ataupun gila. Mereka ini, golongan ini tidak wajib melakukan ibadah, tetapi sejurus daripada mereka itu telah hilang kewarasan, mereka itu telah sembuh, telah sihat. Jadi mereka wajib untuk ambil wudu, sebab syarat sah beribadah ni ialah yang pertama, dia dalam keadaan yang waras. Okey, alhamdulillah, Ustazah harapkan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu ini. Mohon maaf jika Ustazah ada tersilap bicara, tersilap kata. InsyaAllah akan diperbaiki. Semoga kita bertemu lagi pada lain hari, waktu yang sama. Terima kasih menonton daripada awal sehingga habis. Okay, InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.